syndrome. Sebelum itu, apa itu Down syndrome? Down syndrome merupakan satu penyakit yang disebabkan gangguan kromosom di mana terdapat kesalahan dalam pembahagian sel. Hal ini menyebabkan wujudnya kromosom 21 yang ketiga ataupun dikenali sebagai trisomy 21. Individu yang normal mempunyai 46 kromosom, manakala individu yang menghidap Down syndrome akan mempunyai 47 kromosom. Down syndrome ini juga akan menyebabkan kelewatan dalam perkembangan fizikal maupun intelektual. Gangguan yang berlaku pada kromosom ini boleh berlaku tidak mengira bangsa, agama, status sosioekonomi maupun jantina. Seterusnya, bagaimana pula dengan faktor yang meningkatkan risiko Down syndrome? Yang pertama, usia ibu ketika hamil. Wanita hamil di usia 35 tahun dan ke atas mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan anak Down syndrome. Oleh itu, semakin meningkat usia, semakin tinggi risikonya. Yang kedua, terdapat satu jenis Down syndrome yang dikenali sebagai translocation Down syndrome yang dapat diwarisi daripada ibu ataupun bapa. Faktor yang seterusnya ialah merokok dan pengambilan alkohol secara berlebihan. Wanita hamil yang merokok atau mengambil alkohol secara berlebihan dikatakan dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi Down syndrome. Hal ini disebabkan dapat mempengaruhi pembentukan kromosom ketika bayi di dalam kandungan. Ciri-ciri yang ada pada seseorang individu Down syndrome adalah lidah yang terjelir, bentuk telinga yang tidak normal, tonus otot yang lemah, mata berbentuk almond, satu garisan melintang pada tapak tangan, jari dan jari kaki yang pendek yaitu brachydactyly, bintik putih pada iris mata, leher pendek dan juga mata yang condong ke atas. Seterusnya, kita akan melihat kepada bagaimana sindrom Down memberi kesan kepada areas of occupation bagi work dan juga leisure. Untuk work, klien akan mempunyai masalah ketahanan fizikal dalam melakukan kerja disebabkan oleh masalah tona otot yang lemah. Yang seterusnya adalah klien akan merasa cepat penat disebabkan oleh masalah congenital heart disease yang dialami. Sebagai tambahan, 50% daripada pesakit Down syndrome akan mengalami masalah congenital heart disease. Bagi leisure, klien akan mempunyai masalah dalam melakukan aktiviti leisure kerana kekurangan kemahiran untuk mempelajari kemahiran baru. Selain itu, klien juga akan mengalami masalah dalam menentukan aktiviti leisure yang ingin dilakukan kerana kemahiran membuat keputusan yang lemah dalam memilih aktiviti leisure. Penilaian yang digunakan untuk menilai komponen work dan leisure adalah COPEM, iaitu Canadian Occupational Performance Measure. Ia adalah ukuran hasil yang berpusatkan kepada klien dan fokus kepada pekerjaan. Ia menggunakan format temu ramah secara berstruktur dan menggunakan kaedah pemarkahan yang berstruktur. Ia mengukur perubahan yang dirasakan oleh klien dalam prestasi pekerjaan dari semasa ke semasa. Bahagian yang dinilai dalam borang COPEM ini adalah aktiviti penjagaan diri, aktiviti productivity dan aktiviti masa lapang. Oleh itu, terapi cara kerja akan menggunakan borang COPEM ini untuk menilai work dan leisure. Seterusnya, penilaian untuk leisure pula. Terapi cara kerja akan menggunakan penilaian Adolescent Leisure Interest Profile. Tujuannya adalah untuk menilai aktiviti riadah yang dinikmati oleh klien. Penilaian ini dibuat untuk membantu mewujudkan tujuan terapi bagi memaksimumkan kemampuan klien untuk melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti riadah.
Bagi individu Down syndrome yang sudah dewasa, perawatan bagi WOG yang boleh dijalankan adalah vocational training, di mana terapis boleh mencadangkan individu tersebut untuk mengikuti kursus khas sebelum mula bekerja. Melalui kursus tersebut, mereka dapat mempelajari work habit dan juga kemahiran sosial dengan berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain. Di samping itu, mereka juga dapat mempelajari survival skill yang perlu diterapkan sebelum mereka mula bekerja. Rawatan bagi leisure yang boleh dijalankan bagi individu Down syndrome adalah dengan mengenal pasti aktiviti leisure yang mereka minat. Apabila aktiviti leisure mereka sudah dikenal pasti, terapis boleh mencadangkan individu tersebut untuk meningkatkan kemahiran leisure mereka dengan melibatkan mereka dalam aktiviti kumpulan seperti art terapi, di mana melalui aktiviti kumpulan tersebut, mereka dapat mengembangkan dan memperbaiki play skill mereka.